أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6, baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Erti qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, dan tiada dikehendaki. Dengan demikian berdiri Allah dengan sendiri ini terbetul pendiriannya dengan ketiadaan mereka yang menolong akan dia, seperti barang yang bersegera pada faham. Bukan makna berdiri sendiri ni Tuhan bangun tak payah orang tolong, bukan. Dan hanya sesungguhnya makna berdiri Allah dengan sendiri itu ketiadaan berkehendak Allah kepada zat yang menempati Allah pada zat, seperti menempati segala arah pada segala zat. Itu makna yang pertama. Dan ni makna yang kedua pula, dan ketiadaan berkehendak yakni oleh Allah kepada yang menjadi akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari. Yang kelima daripada 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci, secara detail, secara perhalusi. Selepas daripada wajib atas mukallaf berpegang, mengetahui dan berpegang Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian wajib atas kita mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuhan kata, maka hendaklah kamu mengenal, kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kita diperintah mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa mengenal akan sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Setakat manakah kita dinamakan mengenal Allah, ma'rifatullah, kita mentauhidkan Allah, kita tidak mensyirikkan Allah. Jalanan Imam Asy'ari 13, jalanan Imam Maturidi 20. Jadi kelima daripada 13 ataupun 20 sifat yang wajib atas mukallaf
mengetahui secara tafsil qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Arti ini balik bahasa. Daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Bukan pengertian dia lagi. Ada ni. Dia artinya ni kadang-kadang pergi kepada terjemahan balik bahasa. Artinya juga pergi kepada pengertian. Hak ni erti ni balik bahasa dulu. Bahasa Arabnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Terjemahan dia, terjemahan Arab pada Melayunya, artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Itu terjemahan dia. Qiyamuhu ta'ala diterjemahkan dengan berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala binafsihi, dengan sendirinya, sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri dengan sendiri, itu terjemahan. Kemudian pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani menyatakan, dan tiada dikehendaki dengan demikian itu, demikian berdiri Allah dengan sendiri itu terbetul perdiriannya. Pada ni terbetul perdiriannya. Dia juga ni. Saya ni hok cetakan baru dia tulis pun ni. Sama jugalah. Dan tiada dikehendaki dengan demikian itu, demikian berdiri Allah dengan sendiri itu terbetul perdiriannya. Terbetul perdiriannya dengan ketiadaan mereka yang menolong akan dia. Terbetul pendiriannya dan ketiadaan. Dan ni saya dengar, bukan dan. Ini dan. Rumi dan ke dengan? Dan. Cetakan lama ni dengan. Dan tiada dikehendaki dengan demikian itu, demikian berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu terbetul pendiriannya, pendirian Allah dengan ketiadaan mereka yang menolong akan dia. Dengan tu bukan dan. Lah dah. Terbetul pendiriannya dan ketiadaan. Dah kena dah. Dan tiada dikehendaki dengan demikian itu, demikian berdiri Allah dengan sendiri ni bukan dikehendaki, terbetul pendiriannya. Kalau kita tengok bangunlah, terbetul pendirian ni mana kita bangun cacang. Ada ni kalau cakap Terengganu kita ni, bangun cacang. Bangun satu, cacang satu. Apa cacang? Cacang. Dia tak payah terjemah dah, faham. Cacang. Apa makna dia? Tak payah mana-mana dah. Kita Terengganu faham dah. Berdiri cacang. Lalu dah tak payah mana-mana dah. Berdiri dah tu. Lepas tu cacang tu pula tu. Tegak. Tegak cacang tu. Mana kalau sengit tak ada cacang lah. Bukan tegak. Semata-mata berdiri tu cacang. Tahu? Kan kita ada apa? Kan kita ada apa? Kata apa tu? Kan kita ada kan manih leting, kan gitu kan? Masing pekau, tawa hebe. Apa lagi? Tawa hebe tau. Banyak kita ni. Balik bukan gitu ada. Diri cacang. Bukan kata tegak, diri tu cacang. Gitu je. Maknanya bukan makna terbetul pendirian ni, mana bangun
dengan ketiadaan mereka yang menolong. Bukan maksud tu berdiri dengan sendiri. Mana apa di sini? Bangun tak payah rakak. Bangun tak payah orang tolong. Bukan maksud gitu. Dia ialah kita pun kadang-kadang cakapan kita pun gitu juga kadang-kadang. Kalau kata macam-macam kita macam berdiri atas kaki sendiri. Apa mana? Selama ni kita berdiri pijak kaki orang. Sekarang ni barulah kita berdiri guna kaki sendiri. Berdiri atas kaki sendiri bukan berdiri bangun tu, bukan. Abang apa ni? Berdikari. Tu berdiri atas kaki sendiri. Tak, jadi rekahnya berdikari. Selama ni berdiri atas kaki mak ayah. Sekarang ni dia boleh berdiri atas kaki sendiri dah. Bukan maksudnya lama ke ni anak haji berdiri atas kaki haji kalau gitu. Lah. Kaki dia tak boleh nak pakai. Pijak atas kaki ayah. Tak ada maksud gitu. Berdiri atas kaki sendiri makna tak perlu dah ayah mak tolong. Betul tak? Tidak berhajat dah kepada ayah mak tolong. Belum nigak kena ayah mak lah tolong bimbing, beri modal, beri apa semua. Sekarang ni berdiri sendiri dah. Berdiri sendiri dah sekarang ni dengan makna tidak berkehendak kepada mak ayah lagi lah. Dia pandai dah, lepas diri dah. Kita bersama tu bukan makna berdiri sendiri dah sekarang anak-anak ni. Makna lama ni tak pandai nak berdiri sendiri kena rakak. Bukan. Dengan makna tidak berkehendak. Ini samalah juga. Apa makna berdiri sendiri dengan makna Allah tidak berkehendak pada zat dan penjadi. Tu maksud dianya. Bukanlah maksud berdiri Allah sendiri ni terbetul pendiriannya dengan ketiadaan mereka yang menolongnya. Terbetul pendirian ni seperti barang yang bersegera pada faham. Seperti barang yang bersegera pada faham ini, misal kepada manfi dipanggil, misal kepada terbetul pendirian. Itu segera faham. Tidak dikendaki ni bukan kata seperti ini misal kepada tiada dikendaki, bukan. Misal kepada terbetul pendirian ni seperti yang segera faham. Bukan misal kepada tiada dikendaki. Misal kepada terbetul pendirian ni seperti barang yang bersegera pada faham. Itu misal kepada terbetul pendirian. Dan hanya sesungguhnya makna berdiri sendiri itu. Ada dua makna pula di sini. Ada dua makna bagi berdiri Allah dengan sendiri. Ada dua makna. Nanti masuk pada sifat yang ke-6, wahdaniyah, ada tiga makna. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Dia ada tiga makna. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendiri ini dia ada dua makna. Dan hanya sesungguhnya makna berdiri dengan sendirinya, berdirinya Allah dengan sendirinya itu makna yang pertama, ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang menempati ia zat, ia Allah padanya pada zat. Ketiadaan berkehendak Allah kepada zat. Mana misal berkehendak kepada zat? Tu misal berkehendak pada zat ni, bukan misal kepada ketiadaan berkehendak. Ada panggil misal bagi manfi juga ni. Seperti misal bagi menepati. Misal bagi menepati, bukan misal bagi ketiadaan berkehendak pada zat yang menepati. Mana misal menempatinya seperti menempati segala arak pada segala zat. Menempati segala arak dengan pada segala zat. Menempati ni apa ni?
menempati. Makna apa menempati? Arak ni macam kalau kita gok warna putih, dia duduk di zat khetah atau menempati. Makna apa kita terjemahan? Menempati. Menepati lain pula cakapan kita. Menepati janji. Tu menepati tu tepatlah panggil. Tak? Tepat janji. Mari tepat dengan masa yang kita duk janji tu menepati. Menempati ada bahasa Melayu kita? Tak ada. Menempati. Menempati ni tempat-tempat tu lah. Ya. Tempat. Lepas tu menempat. Ada. Sekarang contoh arak sifat putih. Sifat putih ni tepatnya di khetah. Sifat putih ni tempatnya di dinding. Sifat putih ni tempat di satu-satu tempat dia di baju. Tu. Itu panggil menempati. Kan? Kan? Bukan betul-betul ni. Mana berhajat kepada tempat. Putih, arak satu sifat. Dia tak boleh nak duduk gitu. Dia kena bertempat. Dia kena menempati, kena ada di zat. Ada di khetah, ada di baju kain. Tu dia panggil. Mana dia? Menumpang, gitulah. Menumpang. Jadi menempati ni betul dah. Tapi mungkin cakapan kita tak ada lah. Ambil daripada tempat-tempat. Sebab arak sifat ni adalah maqama bi ghairi. Barang yang berdiri di yang lain. Kena duduk di yang lain, kena bertempat. Tempatnya di mana? Di zat. Itu panggil apa? Menempati. Memang mari daripada tempat-tempat tu lah, tapi kita bahasa standard tak ada pakai menempati gitu. Menempat pakai tak? Menumpang, menempat. Pakai menempat. Kita tempat kita situ. Lepas tu menempat gitu. Boleh? Tak pakai dah menempati halu bahasa standard kita. Tak pakai. Mana bertempatlah, berdiri, menumpang. Jadi arak sifat dia menumpang di zat. Adapun Allah Taala tidak berhajat kepada zat yang menempati ia. Yang menempati ia Allah pada mana tempat. Allah tidak berhajat ke zat. Ini makna yang pertama. Ini makna yang pertama. Dia ada dua makna bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang mana kalaulah pembicaraan sifat 20, di antara yang kadang-kadang kalau tanya tak boleh nak bagi jawapan adalah qiyamuhu ta'ala binafsih. Selain daripada kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. Kita hanya boleh bagi terjemahan sahaja. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah dengan sendiri. Kaunuhu ta'ala qadiran. Keadaan Allah yang berkuasa. Itu hanya terjemahan. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsih? Apa maksud kaunuhu ta'ala qadiran? Pengertiannya apa? Ni biasa kita ni tak pandai nak jawab. Tak pandai nak jawab. Tak pandai nak jawab ni tak reti ataupun reti tapi nak cerita tak pandai. Dia qiyamuhu ta'ala binafsih ni, dia punya pengertian dia memang duduk dah di akidah kita. Duduk di akidah kita. Adapun kaunuhu ta'ala qadiran, kita berpegang akan pengertian yang sebenar.
Tetapi pengertian tersebut bukan aliran sifat 20 jalanan Imam Maturidi, tapi aliran sifat 13. Bukan jalanan sifat 20. Berarti kita duduk kaunuhu qadiran ni kita nak pegang kok jalan tafsir 20. Kena peganglah kaunuhu ta'ala qadiran, kena faham pengertian dia. Tak faham tak pegang. Mana kita tak pegang sifat 20, kita pegang sifat 13. Tapi kita bilang sifat 20. Konong-konong kita kata kita berpegang dengan sifat 20. Sebenar-benarnya tidak. Kita tidak berpegang dengan sifat 20. Kita berpegang dengan jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Apa dia kaunuhu ta'ala qadiran? Terjemahannya keadaan Allah yang berkuasa. Apa makna dia? Maknanya ada kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 13. Tak betul pengertian tersebut dengan jalanan sifat 20. Ada ni. Kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya Allah yang berkuasa dengan makna ada kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 13. Lepas tu jalanan sifat 20, sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Melazimi dengan makna apa? Nak ada kudrah di zat Allah, mesti kena ada kaunuhu qadiran, seolah-olah sebagai pelekat, seolah-olah sebagai penambah. Yang jadi kudrah ada di zat Allah, ada kaunuhu ta'ala qadiran. Macam ginilah, kita ada sifat kudrah di zat kita. Di tubuh kita ni ada sifat kudrah, tenaga. Allah letak di tubuh kita ni sifat kudrah, tenaga. Jadi sifat kudrah benda lain, tubuh kita benda lain. Jadi macam mana sifat kudrah barang lain ni boleh ada di tubuh kita? Kena ada kaunuhu qadiran. Satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita tak terlucuk. Gitu makna dia. Itu makna kaunuhu. Ada pun makna kaunuhu dengan makna ada gagah di tubuh kita. Tak betul kalau ikut kaedah sifat 20 hak ngaji sifat Tuhan. Ada ni. Ni kita ada sifat kudrah, tenaga di tubuh kita. Jadi kita pun bersifat dengan kaunuhu qadiran. Keadaan kita ni yang berkuasa. Apa makna? Maknanya satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Ni. Ada satu makna laginya dengan makna ada kudrah di tubuh kita. Hak tu ada kudrah di tubuh kita dengan kita bersifat dengan sifat kudrah. Walaupun lain-lain sifat tapi maknanya sama. Tak payah bilang suku lah. Nak bilang suku ni sifat lain benar. Mana sifat lain benar? Bukan lain pada pengertian. Lain pada pengertian. Maknanya ada kudrah. Satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Tu bilang suku lah sebab dia makna lain-lain tu. Ada pun setakat kaunuhu qadiran, ada kudrah di tubuh kita. Memang lain makna dengan kudrah, sifat kudrah di tubuh kita. Sifat kudrah di tubuh kita satu makna. Ada kudrah di tubuh kita satu makna lain, kaunuhu qadiran. Tapi dua makna ni dia sama je lebih kurang. Walaupun makna lain-lain tapi pengertian dia sama. Bila pengertian dia sama, tak payah bilang suku lah kaunuhu tu. Cukup dah dengan kudrah iradah, cukup dah. Tak payah bilang suku kaunuhu tu. Walaupun kaunuhu tu makna lain dengan kudrah, tapi pengertian dia sama je. Kudrah, kalau kita kudrah, ni kudrah di tubuh kita. Kaunuhu qadiran, ada kudrah di tubuh kita. Lain makna. Tapi pengertian dia dah dekat je tu. Sepetula je. Pengertian dia sepetula. Ada pun kalau kaunuhu dengan makna satu sifat lain pula yang melekatkan kudrah di tubuh kita. Tu lain dah tu makna dia tu. Pengertian makna memang lain, pengertian dia pun lain. Barulah bilang suku. Keluarlah kalau sifat Tuhan 20. Kan tak ni? Kalau sifat Tuhan 20 tapi sebut sana sifat manusia, sifat kita. Buat misal. Jadi kita biasanya kaunuhu ta'ala qadiran,
terjemahan keadaan yang kuasa. Apa pengertian dia? Pengertian dianya ada kudrah di zat Allah. Lepas tu sifat yang ketujuh kudrah, sifat yang ke-8 iradah, sifat yang ketujuh kudrah. Kudrah ni sifat yang ada, yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Yang ketujuh. Yang ketiga, yang ke-14 kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan makna ada kudrah di Allah. Dah tak sama dengan makna kudrah tu sendiri. Makna lain tapi pengertian dia dekat-dekat. Maka jalanan Imam Asy'ari tak boleh bilang banyaklah. Ada kudrah di zat Allah itu pengertian kepada kaunuhu ta'ala qadiran. Sama je dengan sifat yang ketujuh kudrah. Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan makna ada kudrah di Allah. Tak sama dua tu. Lebih kurang je. Terjemahan dia lain tapi maksudnya lebih kurang. Maka jalanan Imam Asy'ari tak payah bilang suku, cukuplah sampai 13. Hak bilang suku tadi 20 ni, apa makna kaunuhu ta'ala qadiran? Satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Kita pun nak faham dah jadinya. Tu kena ngaji molek pula situ tu. Tapi nak ceritanya, di antara sifat yang mana terkadang kita hanya boleh royak terjemahan tapi maksudnya tak boleh nak royak. Tak boleh nak royak tu kadang-kadang tak reti. Tak reti. Kadang-kadang reti ada di pegangan, cuma nak jawab tak pandai. Hak ni tak reti ni. Sifat yang ke-13 kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah kuasa dengan maksudnya ada sifat kudrah di Allah. Dia pun pegang ada kudrah di Allah. Itu jalanan Asy'ari sifat 13. Tak betul dengan jalanan sifat 20. Tak betul tu. Tak betul dengan jalanan sifat 20. Okeylah sebab pakai jalanan sifat 13. Tapi betul tak dengan pegangan sifat 20? Tak betul. Sebab pengertian dia kita tak reti pengertian dia nak pegang mana. Pengertian dia kita pegang jalanan sifat 13. Ada kudrah di Allah. Itu 13 tu bukan 20. Tak apalah. Tak lulus situ kita pegang sifat 13. Adapun kaunuhu ta'ala qadiran ni duduk dalam 13. Tak boleh nak kurang dah. Ada ni. Kalau tak reti kaunuhu, kita pegang jalanan sifat 13, jalanan Imam Asy'ari. Okeylah. Tetapi kalaulah qiyamuhu ta'ala binafsih kita tak lepas, tu duduk dalam salah satu daripada 13 sifat. Nak ikut mana lagi? Ke mana? Dua makna pula ni qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Terjemahannya berdiri dengan sendiri. Tidak dikendaki Tuhan bangun tanpa orang tolong. Tapi hak tu memang tak ada kita pegang gitu. Bangun-bangun mana dah kita pegang dah sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tak ada bangun duduklah Tuhan ni, tetap dah situ. Tapi apa makna, dua makna tu bagi qiyamuhu ta'ala binafsi? Tak pandai nak jawab. Cuma nak ceritanya makna yang kedua, hak tu paling jelas. Dia akan cerita di hadapan. Makna yang kedua, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Kita pegang tak gitu? Kita pegang dah sebab Allah kidam. Allah sedia. Tidak ada permulaan bagi ada Allah. Maka memanglah kita akan berpegang Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan dia macam kita. Kita ni berkehendak kepada Allah yang menjadikan kita sebab kita baharu bukan qadim. Jadi makna yang kedua bagi qiyamuhu ta'ala binafsi memang duduk sini dah walaupun tak pandai nak jawab. Apa makna kedua? Ketiadaan berkehendak pada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kata tak boleh jawab pun pegangan okey dah. Tapi kalau periksa kosonglah markah hak qiyamuhu ta'ala binafsi. Periksa dianya ilmu tauhid tak lulu. Misalnya
Di sekolah dia ada kat peperiksaan tau. Peperiksaan kan, mata pelajaran tauhid. Tiba-tiba budak ni mata pelajaran tauhid 30-40 je markah dia. Merah. Lepas tu kita nak kata budak ni akidah dia tak lulus. Tak boleh nak kata lagi. Tak boleh nak kata lagi budak ni akidah tak lulus. Tapi peperiksaan tu tak lulus. Betul lah. Dah 30 nak lulus kan. Merah dia kena 50 kan. 40 merah lagi tak lulus. Tak lulus betul peperiksaan. Lepas tu kita nak kata mana-mana pelajar peperiksaan madah mata pelajaran tauhid kalau 50 ke bawah awak akidah tak lulus. Mayabang awak tak pakai. Tak ada nak kata gitu sebab dia hanya tak pandai nak cerita, nak susun jawapan. Sebab jawapan pula tak ada A, B, C, D. Kalau ada A, B, C, D, hak ni, hak ada di akidah dia, mungkin dia boleh tanda. Ada ni, A, B, C, D tu panggil apa soalan apa? Orang panggil, gitulah. Ada A, B, C, D. Ada tak ada A, B, C, D. Kalau ada A, B, C, D, tu mungkin, hak ni aku pegang ni. Mungkin dia boleh tanda. Tapi tak ada A, B, C, D ni kena tulis diri. Tak pandai nak cerita warna ni. Dah mu dah pegang ke? Bak pegang clear dah. Beres. Tapi jawab tak semestinya boleh jawab. Sama kita duk ngaji ni. Kalau tanya satu-satu, mungkin yang tak boleh nak jawab juga. Tapi akidahnya tak ada. Tak boleh nak kata gitu pada ni. Ke cikgu kata kan ni kalau madah mata perjalanan tauhid 30-40 per 100 merah sama. Contohnya. Lepas tu ini pelajar yang akidahnya tak lulus. Mayang dia tak pakai. Ada gitu? Dah boleh kata gitu. Pernah. Ni saya pernah cerita semua ni. Dia pergi ceramah satu tempat. Dia pergi kepada sifat kidam. Sedia. Dia pun tanya orang ramai-ramai tu. Apa makna sedia? Sedia terjemahan. Macam sinilah. Berdiri dengan sendiri itu terjemahan. Apa makna berdiri sendiri? Tidak berhajat ke zat, tidak berhajat pada penjadi. Itu pengertian dia. Sama juga dengan kidam, terjemahannya sedia. Apa makna sedia? Dia pun tanyalah hok ramai-ramai ada di masjid itu. Sedia apa makna? Tak jawab seorang. Tak jawab tu ada dua kemungkinan. Satunya soalan mudah sangat. Dan sungguh kalau soalan mudah sangat, kita pun tak mau layan. Allah soalan gitu, kita tanya kita orang tua belah Kedah tanya kok soalan hak hebat-hebat. Ni tanya soalan budak-budak ke kita orang tua. Macam nak buat komang kita ni. Jawab apa soalan mudah gitu. Kan? Itu pun memang tak pandai nak jawab. Tak jawab seorang. Ustaz tu kata apa? Berat puak masjid ni. Tak lulus akidah mayabang tak nak terima ni. Dia buat gitu lalu dah. Tak boleh nak jawab akidah tak lulus ni. Ni kidam ni sifat wajib bagi Allah ni. Kau tak pegang sifat kidam ni tak lulus akidah. Mayabang tak nak terima, berat kata orang masjid ni. Seorang habuk tak bunyi. Dia ingat gapa tu ustaz tu kata ke dia tu. Tak lulus akidah ustaz tu kata tu tak ada dah lah habis. Hak tu hak berat sekali tak ada dah. Tak boleh nak banding dah. Tak lulus akidah hak berat sekali. Tiba-tiba ustaz tu kata orang sejik ni tak nak jawab sedia makna apa. Ni akidah tak lulus ni macam mana semayang puasa ni. Kan berat tu tuduhan tu. Tapi orang masjid ni dia dengar je. Kalau jenis hak faham apa di makna tak lulus akidah ni berkali mari tekan romoh lalu dah berkali. Apa benda kata kita satu masjid sampai tak lulus akidah kita tak boleh nak jawab apa pengertian kidam. Tapi orang masjid tu tak faham maksud akidah tak lulus, dia tak faham berkali. Tak lulus akidah tak ada benda lah.
Jadi sebab tak ada jawab tu lah. Sedia maknanya tidak ada permulaan bagi ada Allah. Itu pengertian dia. Nak jawab tu lah kalau tak pandai. Tapi di akidah tetap dah. Tiada permulaan bagi ada zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah. Bukan kita penggagang kita. Tetap dah walaupun tak pandai nak cerita apa maksud sedia-sedia tu. Sedia nak pergi jalan ke? Sedia dengan makna lama dah ke duduk? Boleh pergi belakang tu. Ada ni. Sedap pula tu kan ngajar. Ni kadang-kadang bahaya juga. Nak cerita bab akidah. Di sini pun tak faham akidah. Di akidah ni pegangan. Boleh cerita tak boleh cerita itu bab lain. Macam sini qiyamu ta'ala binafsi. Memanglah pegangan kitanya Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Sebab apa? Dah Allah sedia kala kan. Kidam kan nak berkehendak pada menjadi orang. Jawab tak pandai, tapi sini ada di akidah. Cukuplah. Tu kata tadi kalau periksa ujian sekolah walaupun 30-40 merah markah dia, tak ada nak kata lagi. Pegangan tu dia tak nak kata. Cuma tambahlah jadi gitu. Sebab takut dia tak boleh nak jawab dan memang dia tak ada di pegangan. Takut. Kena usahakan biar jadi lulus peperiksaan tu. Jangan biarkan pula. Bukan makna biarlah tak apalah pelajar-pelajar kita kalau periksa sekolah merah pun tak apalah, tauhid tak boleh. Sebab kita bimbang juga. Takut dia jawab tak pandai, memang dia pun tak ada di pegangan. Dalam bab pegangan ni kena letak kebimbangan ni bab pegangan ni. Sebab kata ulama tauhidnya li'annal khatar fi hazal fanni azimun. Kebimbangan dalam ilmu tauhid ni kebimbangan yang besar. Kebimbangan yang besar. Kita kena using ni using ni. Yang jadi tak lulus 30 40 ni budak ni guana sebenarnya ni. Ada ni. Kalau budak ni jenis akal dia tak terima pelajaran tu cerita lain. Tak terima pelajaran. Tak terima pelajaran ni memang dia kurang cerdik. Itu tak terima pelajaran. Dia kodoh-kodoh dia lah. Tak ambuh akal dia cerdik. Tapi dia tak minat pelajaran tu. Tak ambuh gitu. Akal dia cerdik. Dia boleh menerima pelajaran. Dia boleh faham molek. Macam orang lain. Tetapi ilmu tauhid ni tak minat. Jadi masa orang ngajar, kepala otak dia melayang ke lain. Ni takut. Takut dia tak minat, tiba-tiba dia tak ambil heran, dia tak faham pun apa pun ilmu pegang. Takut lah tu. Pas masa periksa tak lulus. Bimbanglah jadinya. Bimbang memang kena bimbang. Kalau dia lemah dia punya penerimaan dia tu qada dia lah. Pada ni. Tapi kalau dia bukan orang lemah, maknanya dia boleh terima pelajaran tapi dia tak minat. Kalau orang belajar ni kan ada mata pelajaran yang dia minat. Kadang-kadang mata pelajaran dia tak minat dah. Dengan orang ngajar pun tak minat pula. Payah tu. Orang sekolah kan dia mata pelajaran tu payah dah. Cikgu pula hak pesen tu. Faham tak ni? Dia tak minat ke cikgu tu. Tapi kalau mata pelajaran tu payah tapi diminat ke cikgu tu, buat cikgu tu smart ke apa ke, mungkin boleh jadi pandai kau. Sebab diminat ke cikgu tu. Dan ni mata pelajaran dia tak minat dah. Dengan cikgu pun dia tak minat, masih duk marah ke dia sokmo, sekali cari kesalahan dia sokmo, tuju dia sokmo, kau lah kau berat. Jadi kalaulah tak boleh nak jawab sekolah contohnya, kena ada kebimbangan. Ini sebab ni bab pegangan. Tapi nak tuju kata orang yang periksa tak lulus, akidah tak lulus tak nak kata. Tanya tak nak jawab, akidah dia tak lulus tak nak kata. Ada ni. Tak nak jawab. Kadang-kadang orang ni jawab salah. Orang tanya perkara lain, dia jawab lain.
Ini contoh-contoh. Jadi mula-mula ceramah tazkirah akidah, dia tanya soalan payah dah. Ya, jangan tanya soalan apa, tanya soalan mudah-mudah sudah, kita tanya soalan payah dah. Saya nak tanyalah orang sining ni dari segi hukum akal. Dari segi hukum akal, bukan hukum syarak pegangan kita ni, dari segi hukum akal. Kiamah berlaku tu wajib akal, mustahil akal ataupun harus pada akal? Dia tanya. Hukum akal ni bukan hukum syarak, bukan hukum pegangan. Hukum akal. Qiyamah berlaku ni wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Semua orang jawab wajib pada akal. Termasuk jawab tu ustaz hok jaga surau tu. Ustaz tempatan lah, ustaz hok jaga surau tu. Dia ustaz juga, dia jaga surau. Dia jemput ustaz luar lah sebagai penambahan. Jadi dengan ustaz tu sendiri jawab wajib pada akal berlakunya qiyamah. Hak ni pun berat orang surau ni, hukum akal tak pandai ni, pegangan macam mana ni. Allah, dia nak tambah pegangan pula dah. Kata sudahlah. Orang surau ni hukum akal tak reti ni. Orang tanya hukum akal, dia jawab hukum syarak pegangan. Hukum syarak pegangan, kita wajib beriman qiyamah akan berlaku. Itu hukum syarak Quran royak. Yang duk tanya ni hukum akal, ni sebab dengan akal kita, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, qiyamah boleh berlaku, Tuhan kuasa. Tak qiyamah boleh juga, Tuhan kuasa. Harus pada akal je. Akal boleh terima dua belah. Kalau kata kiamat sungguh pun akal boleh terima. Kalau kata tak kiamat akal boleh terima. Tuhan kuasa kan? Apa? Tuhan tak kuasa ke nak mengekalkan dunia ni tak kiamat? Tuhan kuasa. Harus je pada akal. Jadi ditukar kepada wajib syarak. Wajib syarak tu akidah. Tak percaya kiamat berlaku, tu kufur tu. Jadi soalan hukum akal, dijawab hukum syarak. Maknanya sini dia tak faham, tak lihat beza antara hukum akal dan hukum syarak. Dia ada tiga kan? Ada hukum akal, ada hukum syarak, ada hukum adah kan? Dia pergi pula kata orang surau ni tak reti hukum akal, betul? Reti hukum akal. Dan macam mana pegangan, dia kata pegangan tak sekosek lah pegangan. Hak beriman dengan hari kiamat tu rukun iman. Ni masalah juga ni. Nak baca-baca tauhid, tanya tu boleh lah. Tak boleh jawab tu, tak boleh jawab ni. Kena ngaji sampai boleh jawab. Hak pegangan tu tetap dah. Tapi biar siapa boleh jawab kok. Kita duk ngaji kitab sifat 20. Di surah kita ni pula Faridatul Faraid, round yang kedua. Round yang kedua ni, kalau tak boleh jawab juga, mana apa? Berat lah. Berat ni sebab tak boleh jawab, bukan berat ni sebab pegangan. Kan? Tapi tadilah tak boleh jawab, kena letak kebimbangan. Mana kalau macam sekolah, ustaz-ustaz tu kena bertumpuan dah lah. Sebab orang lain ni mata pelajaran tauhid okey lulu. Hak ni tak apa nak luluh ni, mana ni. Nampak mata pelajaran lain luluh belaka. Cerdik juga budak ni. Kenapa jadi mata pelajaran tauhid usuluddin hak tapak agama ni jadi tak luluh ni? Kita tengok masa orang ngajar hidup khoyah, dia tak minat. Kena tekan dia, kena tekan. Sebab nampak dia tak minat. Nampak dia tak minat. Mungkin dia berasa payah sikit ke, ataupun mungkin orang mengajar tu cara dia tu cara payah, mungkinlah. Mungkin belaka tu. Tapi kena letak kebimbangan lah. Tambah-tambah learning pula ni. Kena letak kebimbangan molek dalam bab pegangan. Saya ingat nak sebut kok pagi ni dalam TV pagi kemarin. Tapi orang dak atur lagi saya hok rakaman tu. Cuma malam tadi lepas kuliah maghrib di Masjid Khalifah, ada seorang ustaz pagi kemarin dia ajar pegangan tak betul ustaz dalam TV. Dia pun sejang, orang TV tu sejang. Dia pun dia saya dengar.
Dia dengar. Lepas tu saya suruh dia WhatsApp ah. Hak rakaman itu berkali dia boleh tak dia punya rakaman dalam telefon dia tu dia boleh WhatsApp kat orang. Ha? Sebab saya nampak dia suruh WhatsApp tu nampak dia macam tak pandai go. Nampak macam tak pandai tapi nombor WhatsApp saya dia ambil. Tapi nampak macam tak pandai. Tak siapa lagi tu. Bakali nak cari orang lain bakali tu. Tak tolong atur bakali tak apa lagi. Nampak saya tu WhatsApp saya macam dia jawab ditanya boleh ke WhatsApp? Boleh lah kata. Tak apa. Tapi nampak macam tak pandai tu. Tak apa. Jadi dalam hak saya dengar sekali lalu tu bab pisah ni jangan jadi luka apa semua putus ni. Apabila kita yang tikang dia yang tu jadi putuslah pisah ni. Nah, sama juga dia kata pisah kita cocok dia orang. Matilah dianya. Tapi sebenarnya dia sepatut tak mati lagi. Tapi bila kita pergi cocok dia mati lah dia. Semua hak berlaku bukan ketentuan Tuhan. Bukan semuanya di bawah kawalan Tuhan belaka. Allah kata. Bukan semuanya bawah kawalan Allah Ta'ala belaka. Warna ajar gitu tu. Saya cadang ingat aku nak kalau dia WhatsApp dah, saya nak perdengar kan, ada sebab dengar, faham ke tak? Salah berat sangat ni kalau kita pun mana salah kita berat agak ah. Sebab salah tu nyata sangat. Dia Mu'tazilah kalau kematian biasa sampai ajal. Kalau kematian dibunuh tak sampai ajal lagi. Kita yang memutuskan ajal di tengah jalan. Itu Mu'tazilah. Jadi bunuh-bunuh tu bukan ketentuan Allah. Bunuh tu benda salah kan, benda jahat kan. Mana mari Tuhan benda jahat? Ni Mu'tazilah. Bukan mari Tuhan benda salah. Tak tahulah. Cuma biasa dalam TV ni kalau ada kesalahan dalam penyampaian, terutama sekali ilmu fiqh, bicara bab riba contohnya, di hurah tu salah, akan ada segera pembetulan. Ada lah ustaz-ustaz yang lain berita garang hak duk ngajar dalam TV pada hari sekian-sekian, dia ajar tu tak betul. Ada lalu hak orang akan benda ni beritahu secara umum hak dia ajar tu salah. Nak tunggu ni hak tauhid ni. Orang-orang hak berkenaan tu lah. Saya ni setakat beritahu dalam kelas aja. Orang hak mengaji, orang hak ikut live FB, boleh ambil lah pengajaran. Hak ni cara lebih umum ni. Kena nyatakan yang dia ajar tu salah. Biar orang tahu belaka salah. Sebab apabila TV ni yang mendengarnya ramai mana. Jadi kita nak pastikan semua orang hak dengar TV tu boleh tahu bahawa dia ajar tu salah. Nak tunggulah macam mana, bila orang yang berkenaan, terutama sekali orang yang ada autoriti nah. Saya ingat kalau dia atur tu nak perdengar lah. Mana semua bukan ketentuan Tuhan, kawalan Tuhan belaka, dia kata. Lepas kata dalam bab tauhid kebimbangan besar. Ni orang baca tafsir Quran ni. Ustaz lah memang ruang yang ustaz. Bukan kebetulan dia tersentuh terbicara bab ni, bukan. Ialah orang kita kan hak orang tua-tua ni dia buka TV buka hak gitulah, dia bukanya hak pengajaran lah. Dia tak buka hak lain. Ke buka juga Indonesia. Jangan dah buka Indonesia tu. Dia buat macam orang kita tak cerdik. Cerita dia hilang ingatan. Harta dia orang apa? Tu je nak, ada cerita lain. Pusing punya pusing, ratus-ratus siri. Kaya-raya dah dianya. Kita ni bahan bodoh duk tunggu bila nak habis cerita ni. Kalau mati tengah tu dak rapat mata kita. Sungguh
Orang tua ni dia percaya sungguh ke cerita. Jahat sungguhlah. Dia numpang rumah orang, batu-batu dia khianat pula kat rumah. Bukan nak terima kasih. Jadi main perasaan pula orang tua ni. Main gerang kalau jumpa kat aku ni siap orang ni. Apa benda jahat gitu lalu numpang rumah orang, lepas tu nak nanya ke tuan rumah. Tak salah orang tua kalau jadi main perasaan kita tengok lah. Jadi orang tua ni tengok gitulah. Jadi dalam bab tauhid memang kena ada kebimbangan. Mana kita, tapi ni sebab kita orang tua itu tak bimbang dalam bab gini pegangan ni. Tapi kalau budak kita bimbang lah. Sepatutnya budak ni dia boleh jawab lah soalan periksa tu. Apa tak boleh jawab ke merah semua ni. Mungkin dia tak minat, dia tak berahi, tak apa tu. Kena ambil kira. Kita orang tua ni kita hanya faham. Nak cerita tu kadang-kadang payah, tak pandai. Tapi pegangan okey. Macam tadi. Qiyamu ta'ala binafsi, makna yang kedua, tidak berkendak pada penjadi. Tetap dah Allah sedia kala. Hak makna pertama je. Yang kita nak kena, tapi memang pegangan kita okey. Pegangan kita okey. Sebab kita pegang Allah adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kan gitu. Kita berpegang Allah zat yang wajib ada. Kita letak sesifat lah, yang bersifat dengan sifat kudrah. Kan gitu. Jadi Allah zat yang wajib ada. Kudrah sifat yang ada di zat Allah. Kudrah sifat yang ada di zat Tuhan. Tuhan namanya Allah. Pula gitu. Allah bukan Tuhan, nama bagi Tuhan. Allah nama bagi zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada ni bersifat dengan sifat kudrah. Kita berpegang Allah zat yang wajib ada ke kudrah tu Allah, ke kudrah tu Tuhan. Tak. Kita pegang Tuhan zat yang wajib ada, namanya Allah. Kudrah tu bukan Tuhan. Kudrah tu sifat yang ada di Tuhan. Kita pegang kita kan. Jadi yang berkehendak kepada zat adalah sifat kudrah. Sifat kudrah ada di zat Allah Ta'ala. Adapun zat Allah berkehendak pada zat yang lain, tak berkehendak lah. Sebab zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Yang berkehendak pada zat adalah sifat. Allah sifat ke zat? Allah zat. Maka zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab zat ni maqama binafsih, perkara yang berdiri sendiri, yang tidak berhajat pada zat yang lain. Yang berhajat ke zat apa dia? Sifat ataupun arab. Kalau kita arab, yang baru ni panggil arab. Kalau yang qadim boleh panggil sifat, hak baru ni panggil sifat boleh, panggil arab pun boleh. Jadi yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Allah sifat ke? Allah bukan sifat, Allah zat. Maka tidak berkehendak pada zat yang lain. Kita buat contoh kita lah. Kita ada zat tubuh kita dan kita ada sifat. Sifat kudrah. Sifat kudrah berkehendak kepada zat. Zat kita ni berkehendak tak pada zat yang lain. Berkehendak pada Allah yang menjadi tu cerita lain tu. Berkehendak pada Allah yang mengatur, yang mentadbir, yang mengapa semua tu. Tapi nak tanya, semata-mata zat kita ni berkehendak tak pada zat yang lain? Tidak berkehendak. Cuma oleh kerana zat kita ni berjirim, berbentuk, seumpama kita ni, kita perlu kepada ruang kosong. Tu je lah. Bukan perlu kepada bumi. Perlu pada ruang kosong. Kita jadi duduk bumi ni, dia kata tarikan graviti pula dah. Kalau naik ala ke atas kan terapung kan, telah terlepas daripada tarikan graviti, kan gitu. Tapi tarikan graviti itu makhluk tak boleh bekas sama sekali. Tersandar pada graviti itu sandar pada asbab. Pegangan kita semua perbuatan Allah. Jadi sekarang ni kita oleh kerana zat kita ni berbentuk, zat kita perlu pada ruang kosong tu sahaja. Adakah zat kita perlu pada zat yang lain? Tak perlu. Itu qiyamu binafsi. Zat kita berdiri sendiri dengan makna zat kita tidak berkehendak pada zat yang lain. Tapi sifat kudrah berkehendak pada zat kita. Sifat putih, sifat hitam, putih hitam jadi ni apa ni? Coklat ada apa ni? Coklat ada. Sifat coklat kena duduk di berkehendak pada kulit tubuh kita.
Apa dah ni? Itu sifat. Sifat memang berkehendak kepada zat. Adapun zat kita tidak berkehendak pada zat yang lain. Gitu je maksud dia. Kita balik pada sifat Allah. Allah zat yang wajib ada. Bila Allah zat bukan sifat, maka Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain. Itu je. Ada kalau kita berpegang kudrah itulah Tuhan, iradah itulah Tuhan, tak ada sama sekali. Kita pasti berpegang Allah zat yang ada, yang bersifat dengan kidam, yang bersifat dengan baqa, yang bersifat dengan kudrah iradah. Tuhan ni sifat, Tuhan bukan sifat. Tuhan bukan sifat. Tuhan zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tuhan bukan sifat, Tuhan zat, maka tidak berkehendak kepada zat yang lain. Sebab zat maqama binafsi, perkara yang berdiri sendiri, yang tidak berkehendak pada yang lain. Yang berkehendak pada lain adalah sifat maqama bi ghairi, perkara yang berdiri menumpang di yang lain. Itu sifat. Jadi Allah zat, maka tidak berkehendak kepada zat yang lain. Itu je. Jadi dua makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Mana? Yang pertama, ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nama bagi zat yang wajib ada. Tidak berkehendak Allah Ta'ala, Allah ni nama bagi zat yang wajib ada, tidak berkehendak kepada zat yang lain yang menempati ia ya Allah pada zat lain. Tak, sebab Allah zat, tidak berkehendak pada zat yang lain. Mana misal berkehendak pada zat yang lain? Seperti menempati segala arak pada segala zat. Arak nak duduk di zat. Kita sebut arak, kita jadi payah pula istilah ilmu ni. Arak ni sifat yang baharu. Dia misal kepada kita pula jadinya. Kita duduk cerita Allah ni zat yang tidak berkehendak pada zat yang lain. Tapi dia misalnya seperti menempati segala arak pada segala zat. Dia misal sifat makhluk lah. Sebab tak comel kita cerita kata sifat kudrah Allah yang qadim berkehendak kepada zat Allah. Tak comel tu. Sebab tu dia mari misal hak makhluk. Cerita bab Allah tidak berkehendak pada zat. Berkehendak ke zat ni macam mana? Seperti arak berkehendak pada zat. Arak ni sifat makhluk, sifat yang baharu. Gagah di kita dia panggil arak. Nak panggil zat pun, nak panggil sifat pun boleh, panggil arak pun boleh. Putih di kita dia panggil arak, nak panggil sifat pun boleh. Jadi gagah di kita berkehendak kepada zat tubuh kita. Sifat putih di kita, hitam di kita tu berkehendak kepada tubuh kita. Tu arak berkehendak kepada zat untuk menempati, untuk numpang. Tapi kitab Faridah comel. Dia misal kepada makhluk. Sifat makhluk arak ni. Apa tak misal? Seperti berkehendak sifat kudrah Allah akan zat Allah. Misal tu tak comel. Sebab sebut kata kudrah Allah berkehendak tu tak comel. Sebab tu tak misal kepada makhluk. Sebab tu tadi saya banyak cerita bab sifat Tuhan, lepas tu undur pada sifat kita. Undur pada sifat kita lebih mudah. Sebab beradab sikit. Mana sifat gagah kita berkehendak kepada zat kita. Senang sikit tu. Sifat kudrah Allah berkehendak pada zat Allah. Tak comel ayat tu. Kurang adab dia panggil. Sebab tu tak misal dengan seperti menempati segala arak pada segala zat. Arak ni sifat yang baharu, mesti ada di zat. Pada ni. Boleh tak nak beli sifat? Gi kedai, kita kedai saya nak beli sifat mani. Gula tambah. Gula timbang jadi berat. Saya nak sifat dia je. Gula saya tambah gula-gula ni. Nak sifat mana? Pergi kedai nak beli sifat. Tak boleh. Sebab sifat mesti ada di zat, di jirim. Jirim apa? Gula tu lah. Apa nak ni? Pergi kedai nak beli sifat masing. Garang tambah. Dia mana boleh, sebab arak mani, arak masing dia menumpang di zat gula, zat garang. Tak boleh nak pecahkan. Sebab arak sifat dia akan menumpang di zat. Pergi kedai
Royak ke tuan kedai, saya tak mau beli, nak beli cat, saya nak beli warna. Tak boleh. Kena beli cat. Cat tu dipanggil zat tu, dipanggil jirim. Jirim apa? Hak air cat tu kan. Kan dijirim tu kan. Maka putih ada di mana? Cairan cat tu. Boleh tak pergi kedai, saya tak mau beli cairan cat tu, saya nak beli warna putih. Tak boleh. Sebab arak mesti menumpang di zat. Mana ni? Ada pun zat gula menumpang dia lain. Tak. Tu menumpang dalam plastik. Oh tu cerita tidak dia terabur ke lain. Itu je lah. Tapi zat garam tidak menumpang di yang lain. Zat cat tidak menumpang di yang lain. Ada ni. Hak menumpang adalah arak. Mana arak? Sifat manis, sifat masing, warna putih di cat tu menumpang. Adapun zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Jadi Allah Ta'ala ni adalah zat, maka tidak berkehendak pada zat yang lain. Itu makna yang pertama. Kita selagi makna yang kedua. Dan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Tidak berkehendak. Bahkan ia Allah yang menjadikan segala perkara. Ini makna yang kedua. Tidak berkehendak pada yang menjadi akan Allah. Sebab apa? Sebab Allah kidam sedia kala. Tidak berkehendak pada yang menjadi. Bahkan Allah lah yang menjadikan segala perkara. Ini pengertian maksud qiyamuhu ta'ala binafsih. Terjemahannya berdiri dengan sendiri. Itu alih bahasa. Bukan maksud berdiri di sini bangun tanpa tolong. Bukan. Maksudnya tidak berkehendak pada zat. Sebab Allah zat bukan sifat. Dan tidak berkehendak pada penjadi kepada yang menjadi akan Allah. Sebab Allah ni kidam sedia kala. Tidak berkehendak pada yang menjadi akan Allah. Bahkan Allah lah yang menjadikan akan sekalian perkara. Dan mustahil lawangnya, lawang bagi qiyamu ta'ala binafsih. Tambah mustahil lagi, iaitu berkehendak kepada zat atau mustahil, atau kepada yang menjadi akan diri. Kalau Allah berkehendak pada zat, Allah bukan zat, Allah sifat. Mustahil Allah sifat. Allah zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dan mustahil Allah Ta'ala berkehendak pada yang menjadi akan diri akan Allah. Kerana kalau Allah berkehendak pada yang menjadi akan Allah, berarti Allah jatuh baharu. Itu mustahil sama sekali. Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsi itu bahawasanya jikalau tiada berdiri sendiri bahkan berkehendak pada zat, nescaya adalah ia sifat. Dalil di sini agak panjang. Dalil qiyamuhu ta'ala binafsi agak panjang. Kalau dalil Qurannya mudah sahaja. Hak kita baca ayat kursi sokma-sokma tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu yang hidup, al-qayyum yang berdiri dengan sendiri. Al-Baqarah 255 ayat kursi hak kita duk baca semua. Itu dalil Al-Quran bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sini dalil akal. Dalil akal sini agak panjang sedikit lah. Dalil bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Wallahu a'lam.